يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي إعانة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبع أحسنه. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ni kita bersama ada sedikit miscommunication. Dia jemput saya kuliah subuh. Jadi saya pun prepare kuliah subuh. Jadi kita tak pakai kitab yang selalu yang lazim yang dipakai, Tanbihul Ghafilin. Jadi saya sempat tengok-tengok semalam 12 hingga 1 matlaah kitab ni. Jadi insya-Allah saya baca jugalah satu kitab yang baik yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Yusuf Al-Qaradawi, tentang masyarakat Islam yang kita idamkan. Satu buku yang tebal ni. Jadi saya ambil bahagian ke-8. Insya-Allah kita ambil 45 minit lah. Ini kita baca speed laju sikit. Dan insya-Allah makanan pun akan sampai 7.30. Jadi kalau sampai awal pun rugi juga. Jadi kita insya-Allah 7.30 boleh bersama dengan saya selama 45 minit insya-Allah dalam bab ke-8. Mengapa saya pilih buku ni? Profesor Yusuf Qaradawi ni memang dikenali dalam dunia Islam, sarjana Islam. Dan dalam masyarakat Malaysia pun tidak kurang pentingnya, apatah lagi minggu lepas keluar surat khabar menukilkan pujiannya kepada Perdana Menteri Malaysia yang pergi melawat Gaza. Jadi maknanya segi akademiknya, segi sosiopolitiknya dia ni telah diiktiraf lah. Jadi tak ada kontroversial insya-Allah. Dalam dia membincangkan tajuk masyarakat Islam yang kita idamkan. Kita sebagai orang Islam mengidamkan masyarakat Islam, masyarakat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada beberapa benda yang perlu kita beri perhatian. Kerana dia mengatakan bahawa syariat atau manhaj Islam ini adalah dari Allah. Semua tahu. Ini semua simple dia. Oleh kerana Allah yang mengutuskan, mensyariatkan Islam itu kepada kita, maka perlulah kita kembali kepada dasarnya. Ini benda yang penting. Kalau kereta selalu diibaratkan dibuat oleh manufacturer yang buatkan kereta, kita kena tengok manual dia, jangan pandai-pandai. Jadi kalau Islam itu sebagai manhajul hayah, Islam itu sebagai sistem kehidupan, maka kita kena rujuk pada manualnya, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah masyarakat tidak menjadi masyarakat Islam melainkan melaksanakan serta merujuk dalam seluruh kehidupannya, sama ada ibadatnya, akidahnya, muamalatnya, apa saja bersumberkan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama sekali yang penting dalam masyarakat Islam yang kita idam-idamkan ialah pentingnya pensyariatan rabbaniyah. Pentingnya bentuk Rabbaniyah kepada masyarakat yang kita nak idam-idamkan. Apa dia masyarakat Rabbaniyah? Iaitu yang menjunjung, yang meletakkan syariat Islam itu ke hadapan. Ini yang penting. Setakat ini kalau kita lihat dalam perlembagaan negara, saya terpaksa cakap dalam konteks undang-undang lah, saya undang-undang. Perkara 4 meletakkan sebarang perkara yang bertentangan dengan perlembagaan Malaysia akan terbatal dengan sendirinya. Maknanya kalau undang-undang Quran itu batal melawan dengan perlembagaan Malaysia, memang terbatal Quran itu. Itu bezanya. Jadi masyarakat yang kita idamkan kena tukar sikit, reverse sikit. Apa yang dibuat di Pakistan umpamanya, apa saja undang-undang yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah akan terbatal. Itu menarik. Dan pernah dalam tahun 1993 satu keputusan Federal Court Pakistan memutuskan bahawa transaksi yang melibatkan riba di Pakistan terbatal dengan sendirinya. Tu dia. Habis lingkup. Habis semua transaksi. Haji buat kontrak beli rumah ada unsur riba, terbatal. Pakai beli kereta ada unsur riba, terbatal. Jadi kalangan kelibut juga. Semua terbatal, pakai tak bayar pula. Ada orang bila terbatal dia ambil kesempatan lah, tak payah bayar. Tapi kereta dia pakai. Ini bertuahnya manusia. Patutnya terbatal, balik kereta.
Dia terbatal. Oh, perjanjian kita terbatal, saya tak payah bayar duit, tapi kereta tu saya pakai. Ini tak betul. Lain kali kalau terbatal, serah balik, buat perjanjian baru. Ada orang ambil kesempatan. Ini yang kata kadang-kadang kejahilan ni lebih teruk. Jadi jangan jahil sangat. Tapi nak kata bahawa di Pakistan umpamanya ada peruntukan sedemikian. Bila Allah menurunkan kitabnya yang kekal sebagai pemutus antara manusia, bukan hanya untuk dibaca. Biasalah kita Quran ni biasanya dibaca. Memanglah baca Quran apa pahala. Baca mushaf dalam Quran tu alif lam mim, Nabi kata tu bukan alif lam mim tu 10 hasanah. Alif tu 10 hasanah, lam 10 hasanah, mim 10. Alif lam mim dah dapat 30, subhanallah. Tapi dia kata bukan sekadar dibaca. Jangan dibaca atau dia hias ataupun digantung di dinding apa semua. Yang sebenarnya Quran itu adalah diturun untuk kita melaksanakannya kerana perintah Allah dengan jelas. Salah satunya saja dalam surah An-Nisa 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haq. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau ya Muhammad kitab Al-Quran ini dengan kebenaran. Litahkuma bainan nas. Untuk kamu berhukum antara sesama manusia bima arakallah, dengan apa yang Allah turunkan wahyukan kepadamu. Itu salah satu daripada ayat yang saya bawa. Kemudian dikata dalam suratul Maidah, Allah firman, afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu nak pakai? Ini dibincang dalam kitab ni. Tak semua hukum-hukum kafir berundang yang dibuat oleh barat itu bercanggah dengan syarak. Ada juga yang tak bercanggah dengan syarak, yang tak bercanggah boleh ikut. Tetapi kalau secara ruh, secara spiritnya, undang-undang itu tidak ada metodologi, tidak ada objektif. Kalau tak ada objektif, sedangkan undang-undang Allah penuh dengan hikmah. Setiap pensyariatan hukum-hukum Allah itu kadang-kadang kita tak nampak, tapi penuh dengan hikmah. Sebab itu kadang-kadang di akhir-akhir zaman ni manusia baru nampak balik selit. Oh, punya undang-undang Islam ni ada hikmahnya, baru nampak. Apabila undang-undang barat gagal menangani permasalahan jenayah yang paling ketara, maka akhirnya mencari-cari baru nampak lah ada juga undang-undang yang lebih baik. Sedangkan Allah dah turunkan beribu tahun yang lalu. Jadi dalam beberapa ayat yang saya baca tadi, boleh kita simpulkan bahawa seperti mana yang diturunkan kepada Bani Israel ataupun dalam kepada ahli kitab, sama ada Yahudi dan Nasara, semua perintah Allah mesti dilaksanakan. Sebenarnya digambarkan dalam surat seperti mana yang ternyata dalam suratul Maidah. Seperti itulah kita sewajarnya mengikut apa yang diperintahkan Allah. Seperti mana Allah mengatakan, berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ayat-ayat ini memberi kita gambaran bahawa hukum Allah itu perlu ditadbikkan, perlu dilaksanakan kerana hikmahnya banyak. Kalau nak bincang bab hikmah banyak. Ada yang ulama menulis tentang hikmah-hikmah setiap pensyariatan hukum hakam. Sebab itulah kita tidak dibenarkan untuk meninggalkan mana-mana bahagian yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah turun tak boleh tinggalkan, apa yang Nabi suruh tak boleh tinggalkan. Wahzarhum an yuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah. Kerana musuh-musuh Islam sentiasa nak palingkan kita orang Islam daripada mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia menggunakan bahan-bahan hujah-hujah kadang-kadang yang dangkal, tapi orang Islam terikut. Antaranya kalau tengok Facebook yang semalam 2 hari lepas banyak orang bincangkan, ada orang perempuan Melayu Islam mempersendakan hukum tutup aurat. Dia kata ini budaya. Ini cerita ni seorang lama. Tapi didendangkan semula. Dia kata mengapa tutup kepala orang perempuan tu ialah budaya Arab. Kita bisa dengarkan statement macam ni, tapi keluar semula. Dalam zaman teknologi yang boleh cari jawapan dengan senangnya, ada lagi manusia dangkal yang mengatakan ini budaya Arab. Pertamanya confirm lah dia ni tak semayang. Sebab kalau dia semayang, dia tutup aurat. Jadi masa dia semayang tu ikut budaya Arab, lepas semayang ikut budaya Melayu. Memanglah dalam gambar Facebook tu rambut dia menerbang lah, atau menerbang kan. Jadi dia mengatakan ini budaya Arab. Menampak jahil teramat jahil. Dan inilah balik kepada sistem kita. Kerana di Malaysia ni pelajaran agama ni, sekolah kita tak wajib. Wajib ambil, tak wajib lulus. Bila wajib ambil mata pelajaran agama, tak wajib lulus.
Yang wajib lulus pun ada orang kantoi. Tambah ambil yang tak wajib lulus. Cikgu yang mengajar pun tak semangat. Kalau saya disuruh ajar subjek yang memang pelajar tak wajib lulus, yang tahulah. Sebab yang wajib lulus pun main-main. Ada yang main-main, datang kelas tak, datang kelas tak. Tak macam tuan-tuan, oh, semua nampak khusyuk. Nampak? Ini bayangkan ajar orang yang kata alah, tak wajib dulu, fail pun tak apa. Subhanallah. Mengapa yang datang sini khusyuk? Hebat. Sebab yang datang ni suka rela. Semua datang nak dengar. Yang pergi universiti-universiti tu datang kadang-kadang dia ambil ya, nak sijil. Atau kat sekolah tu nak lepas je. Ini masalah yang berlaku. Jadi kita kena ramai-ramai buat persatuan, minta balik supaya mata pelajaran agama wajib lulus. Sepatutnya mungkin wajib lulus je. Standard lulus tu tinggi pula. Baru best. Subjek agama lulus dia ialah 70. Bagus tu. Wajib lulus dan markah lulus 70 ke atas. Mana boleh lulus agak pelajaran agama lulus 51? Kalau orang dapat 51, ilmu dia 51%. Ni tahap apa 51%? Syak 50-50. Mana atas sikit satu markah je dia syak. Maklum dia syak agama dia aku tak faham, aku syak je. Boleh ke macam tu? So pelajaran agama betulnya 70% lulus. Jangan 90 pula, tinggi sangat pula, kesian pula kan. 70. Okeylah 70 tu. Yang kedua, manusia ni berada di dua hukum. Kita berada di dua persimpangan. Satu namanya hukum Allah dan satu lagi hukum jahiliah. Siapa yang tidak suka pada hukum yang pertama, hukum Allah, maka tidak ia akan terjerumus ke dalam yang kedua, iaitu hukum jahiliah. Sedangkan Allah telah menempelak, afa hukmal jahiliyati yabghun, adakah hukum jahiliah yang kamu nak pakai? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumin yuqinun, bagi golongan yang yakin. Orang yakin dia kata hukum Allah. Orang yang tak yakin dia kata hukum Allah ni dah lama dah, 1400 tahun dah, tak sesuai dengan peredaran semasa, tak up to date, tak menjiwai generasi muda. Ini statement-statement yang dulu kini lah, dan mungkin selamanya, kerana fitrah manusia macam tu. Sedangkan kalau orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tak timbul isu. Dan Allah SWT sebut dalam Quran, ma faratna fil kitab min syai', kami tak alpa satu pun dalam Quran. Allah dah sebut. Dahlah Allah suruh kita ikut, Allah yang cipta kita. Kemudian Allah bagi jaminan lagi. Quran tu tak ada satu pun yang kami alpakan. Itu jaminan. Apa isunya semua ada dalam Quran. Ma faratna fil kitab min syai', kami tak alpa pun. Kami tak apa alpa apa? Kami tak tinggal, mana tak adalah jawab, mesti ada jawapan dalam Quran lah, jangan don't worry lah. Kerana Quran ini akan digunakan sehingga kiamat. Bila Allah nak buat satu benda tu sampai kiamat, maknanya pencipta tu telah design supaya kereta tu memang tak, benda tu tahan. Kalau pencipta kereta tu dia nak make sure kereta dia ni memang tak ada masalah selama 20 tahun, pakai lah 20 tahun tak rosak punya, guarantee. Maka memang sampai 20 tahun lah tak rosak. Dan Allah bagi jaminan Quran ni sampai akhirat boleh digunakan. Maka sampai kiamat lah semuanya penyelesaiannya ada dalam Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah memelihara Quran itu sehingga datangnya kiamat. Sampai kiamat baru hilang. Jangan risau. Orang yang risau ni jawapannya ada kat sini. Liqaumin yuqinun. Dia tak yakin. Ada ke seksa kubur? Ada ke akhirat? Ada ke balasan? Itu memanglah orang macam tu memang confirm. Jadi masalahnya golongan itu golongan majority. Bila golongan majority kita problem. Masalah lagi golongan yang macam tu mentadbir pula, dilantik jadi pemimpin, lagi pening. Yang kita pilih lantik orang hak sewil macam tu sebab apa? Orang yang melantik orang yang sewil macam tu, dia pun adik-beradik sewil juga. Sebab tu kena ya kan? Orang yang lantik imam, dia lantik imam yang memang tak boleh baca Quran. Kau jadi imam lah. Saya Quran tak boleh baca, ya apalah kau jadi imam, aku ikut kau. Memang bodoh lah. Orang yang melantik orang menolak imam hak teruk pada dia jadi imam, memang dia pun teruk. Imam tu terbaik pada kita. Kita pilih lantik orang teruk pada kita. Terimalah akibatnya. Kalau dia buat benda pelik-pelik, kita tanggung. Yang ketiga, yang kedua baru. Yang ketiga panjang yang ketiga ni. Ini persyaratan Rabbani. Sebab tu kita tidak dapat
Kita juga dapati di zaman moden ni golongan yang mengharuskan perkahwinan sesama jantina. Ini tengok, bila ikut hukum, bukan hukum Islam je, tengok sekarang ni memang macam tu lah. Tak boleh bayangkan perkahwinan sejenis telah di banyak negara. Dulu malu-malu, sekarang dah diluluskan. Di Amerika, di British, yang terbaru ni Perancis, di British dapat tentangan hebat, lulus juga. Semua undang-undang hak kita bangga-banggakan dulu kononnya hebat, yang kita cemplak, sekarang masuk dah balik zaman jahiliah yang paling teruk. Kalau kaum Lut timbul balik, dia kata lah, dah lulus dalam undang-undang apa? Teruknya. Maknanya balik kepada zaman jahiliah yang paling teruk. Perkahwinan sejenis dibenarkan dan di legalize dan telah di legalize, telah di gazette, telah diundang, telah jadi boleh lah, tak boleh cabar mahkamah. Telah dilulukan, bukan di Malaysia lah, alhamdulillah belum lagi. Tapi unsur-unsur ke arah tu ada. Contohnya dalam Facebook tu kan ada dah orang Melayu kita kahwin sejenis, berbangga pula. Melayu lah, bukan Islam lah, macam tu, Melayu lah. Binatang pun terkejut je. Nampak boleh kahwin sejenis tu. Macam tak pening kepala binatang. Kucing kata macam mana nampak dia, aku pun tak faham. Kucing pun terkejut. Kucing terkejut. Yang tak terkejut satu binatang ya, babi dia tak terkejut. Sebab babi ada sejenis macam tu. Al-khinzir adalah sejenis yang macam tu. Sebab tu ada orang tahu sebenarnya antara hikmah, baru jumpa balik, antara hikmah pensyariatan, pengharaman, syariat mengharamkan babi dia tu sebab babi ni binatang yang homoseksual. Agaknya orang yang makan babi banyak tu yang jadi kepala otak babi ke, dia tak kira. So haiwan yang homoseksual ialah babi, khinzir. Apa sebut babi tak kenal lah ni, khinzir. Kenal pula khinzir. Okey. Sebab tu orang yang nak makan banyak khinzir tu agaknya kepala otak dia dah jadi macam babi, dia sondor semua benda. Tapi menunjukkan di sini ialah undang-undang yang bertak teraskan Rabbani ya, daripada Quran, daripada manhaj Rabbani, akhirnya balik kepada serendah-rendah makhluk di muka bumi. Macam mana boleh jadi macam tu? Kita dah bincang benda lain, sekarang rupanya kahwin sejenis ni. Sebab tu kami dalam bahagian undang-undang untuk lawan lah. Ini kerja kami lah, senyap-senyap. Kadang-kadang lawan, bawa pergi benda bantahan-bantahan kepada kerajaan Malaysia. Sebab kerajaan kita ni ikut desakan. Ada puak-puak desak. Puak-puak yang mendesak ni golongan terancang dan dia biayai pula. Nak lobby supaya kerajaan Malaysia nanti pergi kat United Nations bulan 10 ni melonggarkan definisi tertentu ke arah nanti boleh ada perkahwinan sejenis. Jadi kita duk kena lawan pula, bawa memorandum bantah. Ini kerja-kerja orang undang-undang lah. Antara yang kita tak perasan, yang ni kita tak perasan. Yang tadi kita serius kan, kahwin sejenis ni kita marah sangat. Antaranya arak. Bagaimana di negeri Amerika contohnya, kadang-kadang dia haramkan arak, kemudian ditarik balik pengharamannya. Sebab apa jadi macam tu? Desakan masyarakat ni. Dia orang memang arak halal, tapi kadang-kadang minum arak dia tak boleh minum dan drive. No drink, apa dia? Statementnya tak boleh pandu kalau minum. No drink. Tak ingat dah. Siapa ingat? No drink, no drive Apa slogan ni? No drive, no drink. Tak boleh minum, tak boleh memandu. Maknanya minum boleh, tak boleh melebihi paras berbahaya. Itu bawa akta kesalahan jenayah lalu lintas, traffic ordinance. Kita juga lah. Arak tu ibu kepada segala-galanya. Islam dah mengharamkan. Dalam akta undang-undang jenayah syariah kita pun ada lah. Ada, seksyen 19 ada. Siapa minuman yang memabukkan boleh dihukum sehingga RM2,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya. Ada negeri yang baik sikit boleh rotan sampai 6 rotan. Ada bukan tak ada, tapi kita akan bincang semua saya ringkas siap. Itulah masalahnya. Hanya undang-undang yang boleh dipermainkan. Mana orang Islam memang salah minum arak, tapi RM2,000. RM2,000 je. Hukum Allah kata sebat 40 sebatan supaya dia dimalukan. Sakit tak sakit, 40 rotan tak sakit sangat, macam rotan sekolah je. Tetapi malu tu kadang-kadang kena bagi malu manusia ni, sebab orang yang macam tu tak malu dengan Allah. Bila Allah haram dia buat, dia tak malu dengan Allah.
Jadi kita malukan dia depan masyarakat. Itulah hikmahnya. Kan? Saya selalu buat joke kan? Trafik kan, yang orang bawa kereta laju-laju ni tak makan saman. Sebab dia kaya kan. Kalau setakat RM300 dia boleh bayar cash. Kalau orang yang pakai Porsche tu, kalau kena tahan berapa? 300, dia boleh bagi 3,000 pun. Kaya. Kalau Porsche tu harga 1 juta, minimum 1 juta, setakat minta 300, macam kita RM30 lah. Tahan-tahan, cik bawa laju cik. Berapa saman? RM30. Bayar, bawa laju lagi, depan kena lagi. Oh, RM30. Macam kita 30 lah. Ke macam RM3. RM3 teruk sangat. 30 lah. Mana boleh bayar tanpa fikir panjang. Dia bawa laju. Tapi kalau orang yang macam tu, tiba-tiba kita tangkap dia bawa laju. Cik bawa laju tuan. Cik ke tuan tak kira lah, pakai Porsche, pakai tuan ke datuk. Apa hukuman dia? Hukumannya ialah garis sebelah tangan di tepi highway selama sejam. Agak-agak dia nak buat ke tak? Mandu tu, gari tengah-tengah jalan tu, gari tangan dia tu 1 jam. Orang lalu bye-bye. Agak-agak dia bawa laju tak? Saya garanti tak ada orang bawa laju. Siapa nak berani bawa laju? Allah, datuk tu. Bye-bye datuk. Allah, doktor pun ada kat situ ambil tangan. Tak berani dia, malu dia. Sebab kena gantung sejam kat tepi highway tu kan, tangan tergantung macam tu. Orang lalu bagi horn. Tak payah keluar RM30 pun tak apa. Tapi dia akan taubat nasuha. Sebab memalukan. Itu saja kadang-kadang hukum. Dan Sayyidina Umar antara orang yang hebat bab ni. Bila kesalahan tertentu dia buat benda macam ni, supaya kesan impact dia lebih besar. Dan hukum Allah tu kebanyakannya begitu supaya menjadi iktibar kepada orang lain. Sebab tu zina dihukum 100 rotan dan dikalayak ramai. Minum arak sebat dikalayak ramai. Memang tak minum lah. Ini yang kita minta dari dulu, kini yang belum dapat. Daripada sebelum merdeka, sebelah merdeka dan hampir dah 2 kali merdeka, 3 kali merdeka, dah berapa kali merdeka dah, sambutan merdeka ni tiap tahun dah 57 kali merdeka dah. Mengapa benda lain boleh buat? Hatta bila orang kafir tanya kita, baru kita tak boleh jawab. Mengapa orang Islam takut pada hudud potong tangan? Baru kita pening kepala. Agaknya sebab orang Islam ramai mencuri kot. Sebab apa orang Islam takut nak laksana hudud? Kalau minum arak tu haram, sebat je lah. Kita nak jawab apa? Kadang kita nak jawab kerana kita ramai orang Islam minum arak, jadi kita belum boleh laksanakan hukum ini. Adakah itu jawapannya? Jawapan yang amat memalukan kita lah. Tapi kita kena ingat, disebut di sini, Syekh kita sebut pensyariatan Islam tidak terbatas kepada hudud. Tapi kena ingat juga, hudud itu sebahagian daripada hukum Islam, tapi bukanlah hukum Islam tu semata-mata hudud. Sebab dia kata ada juga golongan yang salah faham. Dia berjuang habis-habisan tentang hududnya. Diri dia sendiri tak betul dah sebut hudud. Ada juga. Islam ini satu agama yang lengkap. Perundangan Islam ni meliputi semua aspek. Semua aspek. Jenama je kita kecil-kecilkan. Antaranya fiqh ibadat. Sekarang kita bernama fiqh ibadat. Maknanya soal jawab hukum hakam berkenaan ibadat. Fiqhul muamalat, undang-undang berkenaan dengan semua transaksi-transaksi kewangan. Bab munakahat, perkahwinan. Bab pewarisan, bab perbicaraan, undang-undang jenayah. Bab hudud, bab semualah dia kata. Apa ada dalam Islam, tapi kita tidak boleh. Tengok dia sebut ni, ia mengatur kehidupan manusia bermula dari adab membuang air untuk individu sehingga kepada pembinaan khalifah dan pelantikan pemimpin tertinggi bagi masyarakat. Islam ni dibincang isu yang paling kecil sekali, nak buang air pun dah jadi ada fik taharah. Mana ada dalam dunia ni undang-undang yang membincangkan sampai sekecil-kecil itu, selengkap-lengkap itu. Daripada bayi dilahirkan, lahir je dah ada hukum. Lahir je bayi, seorang bayi kecil dah ada hukum dia. Hukum azan, mengiqamahkan, mengazankan di telinga, sehingga dia nak masuk kubur, ada dia garis panduannya. Sekecil-kecil buang air tu, bab istinjaknya, sehingga pelantikan khalifah masyarakat. Mana ada macam tu? Inilah Islam yang kita kena banggakan. Tapi malangnya kita tak pernah pun marketing kita punya produk. Ini kelemahan orang Islam. Sebab tu saya tekan selalu, kita ni amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf ni senang, jual produk je. Nahi munkar tu memang susah nak buat, ramai tak boleh buat. Ramai orang boleh berdakwah untuk amal ma'ruf, tapi susah nak buat nahi munkar.
Tapi sekurang-kurangnya kita jual lah produk kita tu. Islam itu cantik, Islam tu lengkap, Islam tu ini masalah yang berlaku. Majoriti umat Islam tak faham Islam itu. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengatakan bahawa jahit urwatul Islam tu, ikatan cantiknya rantai Islam tu, rantai macam orang pakai rantai emas, rantai mutiara ke berlian ya, akan jatuh satu demi satu sekiranya umat Islam tu jahil tentang agamanya. Bila ada orang jahil tentang agamanya, Islam itu sendiri akan rosak. Dan paling simpelnya, kitalah yang selalu, orang Islam lah yang selalu menyaingkan agama Islam sendiri. Saya cukup pantang tengok orang pakai kesongkok, pakai kepiah putih ke, serban ke, tapi bawa kereta macam hantu, tak ikut undang-undang. Sebab dia mengaibkan, tengok orang Islam. Benda tu kecil tapi kesannya besar. Tengok orang Islam tu. Sebab tu kalau nak buat lock-lock, orang Kedah tu kalau nak buat lock-lock, nak bawa kereta lock-lock, ambil ni tak sebelah. Buat lock-lock kurang-kurang lah, sebab tak mencemarkan Islam. Banyak mencemarkan Islam. Maghrib sini, kita balik sembahyang maghrib sini, Isyak duk sembang pakai kepiah ada. Kepiah tu juga sekarang ni kan marketing penting kan. Ada orang dia market dia pakai kepiah ni sebab marketing je. Orang percaya dia. Oh ni orang haji ni orang bagus ni. Ada orang menyalahgunakan kepiah putih pada dah. Tak, kepiah putih tapi sembahyang dah. Maghrib kalau kita lalu kat Greenwood dia ada situ. Nak sembahyang maghrib, balik Isyak pun ada duk sembang tempat yang sama. Tak tahulah dia sembahyang kat mana, tapi rasanya orang macam tu tak sembahyang lah. Ataupun dia pakai jamak ya, wallahu alam. Tapi ramainya orang mencemarkan Islam tanpa disengaja, tak sedar, ataupun dia memang kerana memang nak menjatuhkan nama Islam, wallahu alam. Jadi kena faham dia kata di sini bahawa bukanlah hudud itu semata-mata syariat, tapi hudud itu sebahagian daripada undang-undang Islam. Sebenarnya hudud adalah pagar. Hudud juga adalah pengisytiharan kepada masyarakat Islam menolak jenayah. Dua poin disebut di sini yang menarik. Hudud ini, walaupun hudud tu bukan, kita tak berjuang hudud semata-mata, kerana hudud ni ibarat pagar. Takkan kita nak berjuang beli tanah besar-besar, orang bagi tanah, buat pagar je, dah kata inilah saya punya rumah. Tak masuk akal. Tetapi kalau kita dah diberi tanah, buat rumah cantik-cantik, banglo yang hebat, tiba-tiba tak ada pagar, bodoh. Buat rumah 1 juta, secantik-cantik rumah, tiba-tiba tak ada pagar. Okey, tak ada pagar, tunggu ada 3 malam lepas tu. Ini dia kata Islam itu bukan hudud semata-mata, tapi hudud sebahagian daripada Islam. Kalau kita boleh bina rumah yang cantik dengan sembahyangnya, dengan puasanya, semua ibadat, semua cantik, rumah kita itu perlu dipagari, dan hududlah pemagarnya. Sebab tu orang yang menentang hudud ibarat buat rumah mahal-mahal tak bubuh pagar, lepas tu kena curi. Marah kat siapa? Marah di sini ya. Kita hang pun bodoh juga. Beli motor lawa-lawa, baru beli motor tak kunci, parking sebelah depan mana-mana. Contoh senang motor lah kan, beli motor 5,000 tak kunci. Relax relax kan, kena kebayar putih mata lah. Jadi buat Islam cantik, buat benda lain cantik, tak pagar. Yang kedua dia kata ialah kerana hudud ini pengisytiharan kepada bahawa masyarakat Islam menolak jenayah. Di simboliknya dengan hudud ini nak menunjukkan kepada masyarakat Islam dan bukan Islam, kami menentang jenayah. Islam satu agama yang tidak berkompromi dengan jenayah. Sebab tu undang-undang kami ada undang-undang jenayah Islam, nama hudud, ta'zir dan qisas, yang lebih baik daripada undang-undang kamu. Malangnya orang-orang kafir lah, orang-orang musuh Islam lah, yang melabelkan Islam itu sebagai jenayah. Dia kata undang-undang Islam ni kejam. Sebab apa kejam? Ada ke orang berzina hukum bunuh? Berzina pun hukum bunuh, tak masuk akal. Sebab dia kaki zina, dia mengikut nafsu. Islam ni satu agama yang Allah, sebab tu ramainya padri-padri masuk Islam. Selepas buat kajian, tidak ada agama seindah ini. Balik kepada fitrah manusia supaya Islam itu menjaga zuriat. Tapi oleh kerana golongan lain meletakkan nafsu ke depan, dia letak nafsu. Memanglah kalau orang nak dia punya matlamat je nafsu. Kalau kita meletakkan nafsu, memanglah apalah Islam ni mengharamkan zina. Kan seronok. Tak seronok Isteri seorang pun dah seronok. Kalau ramai tukar-tukar lagi lah seronok.
Tapi Islam kata tak, bukan nafsu yang menjadi letak di depan. Di sana Islam, ubudiyah kita dengan Allah mengengkang nafsu, dan hikmahnya banyak. Itu hikmah banyak. Hikmah banyak, tapi ubudiyah, taat pada Allah tu satu. Bila Allah kata bila Allah wala taqrabuz zina, menyanjung perintah Allah itu satu ubudiyah yang tinggi. Inilah tanda kita sebagai hamba mengibadahkan kepada Khalik kita, iaitu Allah. Engkau larang ya Allah. Sedapnya tengok air wine. Tak sedap ke? Saja pergi Giant tengok macam-macam botol. Tengok botol pun kata Allah sedapnya. Ada bulat, ada panjang, ada macam-macam tu. Color pun cantik. Tapi Allah haramkan. Tak apalah, sabar saja. Nak rasa kat mana? Dekat sugar nanti minumlah sepuas-puasnya. Lagi sedap lagi. Itulah ubudiyah kita. Tapi orang yang meletakkan nafsu, dia perjuangkan itulah. Undang-undang Islam ni apa, minum arak pun kena sebat. Dan dia tak melihat bahawa hikmah, antara hikmah pensyariatannya ialah kerana arak itu punca segala-galanya. Sebab itulah dalam undang-undang mana pun dia boleh minum, tapi dia ada limitation. Islam dia benteras dari awal. Islam itu agama pencegahan. Dia tutup pintu daripada awal lagi. Kalau benarkan minum sikit, nanti dia jangkit. Dalam tak benar minum pun minum. Kalau benar minum sikit, lagi Sebab tu tutup terus. Ada benda dalam syariat Islam ditutup daripada awal. Awal-awal tutup minum arak sikit, faqaliluhu haram. Nabi kata minum satu sudu. Nabi tak kata sudulah. Minum sikit pun haram. Kalau benda tu arak mabuk, minum sikit tak mabuk pun haram. Dah rasa sudu tak sempat mabuk ni dah. Mabuk tu dia punya impact. Minuman walaupun sedikit haram. Ada juga syariat Islam ditutup awal-awal. Bukan tak benar ke minum, dekat pun tak boleh. Hampir wala taqrabuz zina. Hampiri zina pun tak boleh. Jangan nak buat zina. Menghampir, mukadimah tak boleh. Berdoa pun dah ada undang-undang ni haram. Berdoa, berkhulwah dua orang dah jadi haram. Tambah berzina, itu confirm. Inilah undang-undang yang kadang-kadang gagal. Sama ada gagal kerana kejahilan atau kerana nafsu. Jadi itu yang kita kena faham. Baru yang ketiga daripada 8 ni. Bila nak sambung esok? Lusa sikit Kalau lihat hudud ni kata, sebenarnya orang nak sebut hudud. Hudud ni ada hebatnya. Bukanlah kita nak faham ke hudud ni juga, kita kena faham dalam konteks nak laksana hukum hudud ini. Dia perlu tahap pembuktian yang tinggi. Sebab hukuman dia serius, hukuman dia berat, dia tidak semudah-mudah dengan kesalahan lain. Yang keduanya ialah hudud ini dia ada kemaafan. Hudud dia dia hubungnya dengan Allah. Hubung kait dia kuat dengan Allah. Zina dengan minum arak, dia tak kacau siapa-siapa, dia seronok sendiri. Sebab itu dia boleh dimaafkan. Hudud tak laksana sekiranya kita tak tahu. Kita tahu dia minum arak tapi dia taubat, selesai. Dia berzina, dia tak taubat dah, selesai. Sebab itu dalam bab pandangan ulama, dalam dua kategori ni, kalau kita tampak dia pun dia melakukan zina ataupun minum arak, kita nampak dengan mata kita, tiba-tiba kita tahu esoknya lusanya dia dah taubat, maka kita tak perlu tampil ke hadapan. Diam, tutup kes. Bab ni boleh tutup kes. Dalam Islam ada juga benda-benda yang boleh tutup kes. Tak payah pergi buat aduan pun. Antaranya ialah hudud yang berkait rapat dengan hak Allah. Dia panggil haqqullahil khalisah. Umpamanya dua yang ittifaq ulama, berzina dan minum arak, itu panggil haqqullah khalisah. Kalau kita nampak dia minum arak pun tiba-tiba dia taubat, besoknya kita tak payah heboh-heboh. Haram kita heboh. Bahkan Nabi kata, man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di akhirat. Yang kita nak benteras yang terang-terang. Manusia yang tak malu, yang dipanggil mujahir. Bila jahar, mujahar. Orang yang mujahar ataupun mustahar, dalam kitab fiqh dia kata al-mustahar, ataupun lagi istilah al-fujur, ma'ruf bil fujur. Sama ada mustahar, orang yang mengisytiharkan berbangga-bangga, ataupun mujahar, yang dia sendiri yang hebohkan, atau ma'ruf bil fujur, dia terkenal dengan kejahatannya. Ini golongan ini yang Islam nak benteras.
Sebab tu undang-undang ni nak benterah pada orang gedebel-gedebel je, orang yang tak hormat, tak malu. Sebab tu hukuman minum arak teruk, supaya dia ni tak malu. Dia minum terang-terang, atau dia berbangga-bangga. Ini yang Islam nak. Memanglah minum arak ni, kalau nak minum siapa tahu. Beli senyap-senyap 2-3 botol, minum ke rumah. Habis 3 botol tu pecah apa barang-barang mahal. Lepas tu bodohnya aku. Bagus pada muka. Bukan suruh buat macam tu, nak kata kalau orang nak buat boleh buat pun. Tetapi undang-undang Islam ni ada yang bentuk kemasyarakatan, impaknya kepada masyarakat. Sebab itu diharamkan. Bahkan kepada individu dia akan rosak akal, sedangkan Islam menjaga akal. Tetapi orang yang bertaubat, tutup kes. Bukan taubat itu buat lagi 2-3 kali, 2-3 bulan buat lagi dah. Ini taubat nasuha. Dan dalam banyak hadis-hadis dibincangkan, tak ada masa kat sini. Itu saya punya pointnya. Yang keempat, Islam hudud itu menggugurkan, hudud tergugur sekiranya ada keraguan. Jadi saya sebut tadi bahawa hudud ni bukan mudah untuk dilaksanakan, dia ada tahap pembuktian yang tinggi. Tetapi yang pentingnya hukum tu ada, hukum tu dilaksana, baru takut. Ini apa? 2,000. Minum arak 2,000 kalau kena. Nak kena tu dalam 1% je. Kat Malaysia punya statistik, kalau tengok kes-kes yang didakwa dalam minum arak, kes minum arak, saya rasa kalau saya kumpulkan selama 10 tahun kes yang mahkamah jatuhkan hukuman, 10 tahun satu Malaysia tak sampai 100. Sama ada tak ada orang Malaysia minum arak, atau tak ada penangkapan, atau tak ada pendakwaan. Yang mana nak fikir sendirilah. Kalau kita tengok dekat Greenwood saja, kalau tengok kedai-kedai yang jual arak banyak. Begitu juga penzinaan. Kes yang ditangkap didakwa untuk berzina setahun 10 je. Maknanya seolah-olah kat Malaysia ni ada 10 orang je berzina. Alhamdulillah. Tapi kalau tengok statistik penjualan kondominium tahun lepas keluar surat khabar, saya lupa nak buat sekitar, tapi memang terkejut lah. Terkejut. Penjualan kondominium memang terkejut. Cari balik Google balik, cari balik surat khabar tu, kertas surat khabar penjualan kondominium naik juta. Maknanya apa ni? Kalau anak luar nikah yang lahir sebab maknanya yang ni tak ada kondominium, tak ada pil lah. Yang ni saja dah sekarang sampai 600,000 anak di luar nikah. Kalau dah 600,000 anak luar nikah, boleh bayang lah. Boleh bayang lah. Kalau sekali berzina dapat seorang, pongkon 600,000. Baru 600,000 dah ada. Itu yang kalau yang dah pakai kondominium, yang pakai ubat, yang sekarang ni lagi canggih, ada implant lah, boleh implant lah. Pergi jumpa doktor, bayar duit, ada satu dia operate kat sini, macam plaster je. InsyaAllah tak dapat anak. Dia tak kata lah insyaAllah tak dapat anak. Tapi itu dia, berasa nak dapat anak, buka balik, buang. Ini caman teknologi canggih, hebat, tak payah makan pil, ada dia panggil implant. Bab-bab jahat ni canggih ya. Canggih. Boleh buat ikut suka. Berapa lama nak buat pun tak apa. Garanti tak 99% takkan mengandung. Jadi yang dapat anak 600,000 tu, yang tu pun 600,000. Masalahnya. Jadi kalau tak ada undang-undang yang menakutkan, begitulah. Macam kita lah ibarat, kalau tak ada polis, budaya kita masyarakat Malaysia ni, kalau tak ada polis, lampu merah pun boleh pergi lagi kan. Betul lah, kadang-kadang lampu merah, kereta tak ada, apa tak ada, takkan tak pergi tunggu. Nanti orang kata aku bodoh pula. Tapi kalau ada polis, lampu merah pukul 1 pagi ke 5 pagi ke, tak ada kereta pun, ada polis depan tu, mesti tunggunya. Tunggu bila nak hijau. Itu je lah. Jadi undang-undang Islam ni ibarat ada polis trafik kat tepi jalan. Dia tak buat apa pun, dia tak ada kamera pun, tak ada apa, dia duduk je, berdiri tu. Orang mesti slow. Walaupun dia tak ada kamera, walaupun tak ada apa, dia duduk congok tepi jalan. Orang tengok kereta polis dengan polis duduk berdiri, mesti automatik daripada 140 turun terus 110, mengikut piawaian antarabangsa. Itu logik. Jadi undang-undang Islam macam itulah.
Tapi kita orang Islam ni Allah sebut sebenarnya kita ni ada polis lah, raqib wal atid, tapi lupa pula ada polis kanan dan kiri, lupa macam tak ada je. Itu bab akidah lah. Tak perasan ada polis kiri dan kanan. Okey, seperti janjikan 10 minit kan, dah siap kan? Boleh 10 minit lagi kan 5 minit dia angkat dua tangan tu. Itu makna apa tu dua tangan tu? Jadi saya tolong pakai khulasah terus. Tajuk yang ketujuh, melaksanakan perundangan Islam membuktikan ketulinan dan kejatian kita. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khairatu min amrihim wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab 36. Tidak patut bagi seorang muslim lelaki dan muslim perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, dia ada pilihan lain. Surah Al-Ahzab 36. Allah dah buat dah, ini dia peraturan kamu yang kena ikut. Tiba-tiba dia pilih cara lain. Tak sepatut. Bila kata tak sepatutnya, fahamlah. Tak sepatut. Kamu ni tak patut buat macam ni. Tak boleh lah. Sebagai orang Islam tak patut. Tak patut. Saya baca penutup je lah. Daripada 4 terus ke 13. Bukan 8, 13. Saya pun dah lupa 13 kali. Syariat Islam ini untuk rakyat seperti mana untuk pemerintah. Ini saya baca satu muka surat je. Pelaksanaan syariat Islam bukanlah merupakan tanggungjawab pemerintah semata-mata. Terbalik ke apa? Memanglah kita kata kerajaan. Jadi pelaksanaan syariat Islam bukanlah merupakan tanggungjawab pemerintah semata-mata. Tidak dinafikan pemerintah merupakan orang pertama yang dituntut melakukannya berdasarkan kepada kekuasaan yang mereka miliki yang membolehkan mereka melakukan banyak perkara. Betul lah. Itulah yang kita sebut kerajaan pemerintah, sebab dia ada kuasa, dia boleh laksana. Itu sebabnya kan. Sebahagian ulama generasi salaf golongan salafus salih berkata, seandainya kita miliki doa yang dimakbulkan, nescaya kita akan berdoa kepada pemerintah, kerana sesungguhnya Allah memperbaiki banyak makhluknya melalui kebaikan pemerintah. Jadi tugas kita kalau ikut buku ni, dia golongan salafus salih, paling komannya kita doa lah. Kerana kalau kita ni orang baik, doa dimakbulkan supaya pemerintah jadi baik. Dalam sistem demokrasi kita ni, kita yang melantik pemerintah. Jadi pilihlah pemerintah yang boleh melaksanakan hukum Islam. Dah kita pilih, kita doalah pula, ya Allah, kau bagilah hati pemerintah aku tergerak. Sebab tu antaranya ialah doa yang kita doa selalu hari Jumaat, khutbah Jumaat lepas akhir khutbah ialah doa kepada pemerintah negara. Doanya, tapi kita ni doa kesihatannya. Teks tu kena ubah sikit, so mufti ubah. Doa hidayah supaya pemerintah, sultan lah, sebab dalam konteks negara berperlembagaan Malaysia ni, ketua agama ialah sultan. Di negeri-negeri yang ada sultan, ketua agamanya sultan. Yang tak ada sultan, ketua agamanya dia di-Pertuan Agong. Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, itu dia punya ketua agamanya ialah Melaka, Pulau Pinang dan wilayah, ketua agamanya ialah yang di-Pertuan Agong. Jadi kita doalah semoga Allah membukakan hidayah supaya dia semangat untuk melaksanakan semua perintah Allah. Kerana an-nasi ala di mulukihim. Pepatah Arab mengatakan an-nasu ala, ada yang kata hadis, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia tu di atas agama ketuanya, muluk. Kalau raja dia Islam, Islam lah dia. Sebab tu dulu kalau raja masuk Islam, habis rakyat masuk Islam. Jadi kita doa raja kita, sultan kita terbuka hati untuk sama-sama melaksanakan hukum Allah sesuai dengan pos dia, jawatannya ketua agama. Di samping doa dia sihat apa, doa lebih-lebihnya ialah dia mendapat hidayah, petunjuk, kekuatan supaya melaksanakan hukum Islam. Itu poin dia. Ini berlaku pada zaman pemerintahan tidak mengendali. Ini dia kata, dalam zaman ni kita tengok bagaimana pemerintah kadang-kadang lalai tentang konsep-konsep pendidikan, hiburan sebagaimananya. Ini jadi kita perlulah. Terdapat banyak sekali hukum
halal haram dan hukum-hukum yang mengatur perhubungan antara sama individu, masyarakat dan umpamanya yang menyalahi perintah Allah. Jadi apa nak buat? Keadaan mereka tidak akan menjadi baik melainkan setelah mereka menjaga batasan Allah, berpegang dengan perintah Allah dan larangannya. Adalah menjadi kewajipan para semua umat Islam, terutama pendakwah, ahli-ahli pendidik, ini kena kat saya lah, menggembeling tenaga mereka untuk membentuk masyarakat dengan kewajipan melaksanakan syariat Allah. Ini saranan Profesor Yusof Qaradawi, menjadi tanggungjawab semua umat Islam termasuk pendakwah dan ahli akademik pendidik, menggembeling tenaga mereka untuk membentuk masyarakat dengan kewajipan melaksanakan syariat Allah, bukan semata-mata menyerahkan kepada pemerintah melaksanakannya. Tak sepatutnya sikit-sikit pemerintah. Memanglah kita lantik pemerintah, tapi dia kata kita ada tanggungjawab kita sendiri. Seolah-olah dengan menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah agar melaksanakan syariat, sudah berarti mereka telah melaksanakannya. Jadi kita bukan sekadar menyaran, tapi kita kena sama-sama membantu. Yang paling alal qalil itu paling komannya doa. Ini golongan salafus salih, paling tidak doa semoga pemerintah dibuka hati, beri hidayah untuk melaksanakan perintah Allah. Itu yang paling kecil, yang paling kita mampu. Tapi peranan yang lebih besar kita sama-sama, bukan saja mengharapkan pemerintah, kita sama-sama. Jadi itulah taklif, kewajipan kita sebagai umat Islam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Hadis Nabi itu jelas, setiap kita sebenarnya ada tanggungjawab, tapi berdasarkan kadar kemampuan masing-masing. Paling corak, paling tidak tak redha. Jangan redha pula dengan maksiat. Redha dengan maksiat hukumnya maksiat. Sebab tu redha tak boleh. Jadi kalau kita rasa kita tak redha, banyaklah berdoa semoga Allah memudahkan urusan ini, kerana kita yakin syariat Islam itu kalau dapat dilaksanakan seperti mana Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Ibnu Majah, sekiranya dilaksanakan hukum hudud tu, dia punya hikmahnya, dia punya kehebatannya seperti padang pasir yang dihujani 40 hujan, dihujani tiap-tiap malam 40 hari. Padang pasir yang terik itu 40 malam hujan. Jangan gambar kat Malaysia. Kalau kat Malaysia 40 malam hujan, tenggelamlah kita. Ini digambarkan dalam suasana Arab, padang pasir itu 40 hari 40 malam hujan. Maka akan bertukarlah padang pasir itu seperti taman-taman yang indah. Itulah ibarat mereka yang melaksanakan hukum Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi' ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi' ahsana. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina waj'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi' ahsana. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah.